Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rozlina binti Abu Bakar dari SMK Taman Tasik Taiping. Buku puisi yang akan saya kongsikan pada hari ini berjudul Jawapan kepada Tuhan, dan buku ini ditulis oleh Dr. Faridah binti Jaafar, iaitu merupakan pensyarah kanan bahagian Sains Politik Universiti Sains Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau ITBM pada tahun 2018. 100 buah puisi yang dimuatkan dalam buku ini sebenarnya merupakan rentetan kisah sebenar yang dilalui oleh Dr. Faridah tak kala beliau menjaga suaminya yang disahkan menghidap penyakit barah limfoma pada tahap 4. Walaupun penceritaan sajak ini mengisahkan kehidupan sebenar Dr. Faridah, tetapi apabila kita membaca sajak ini, kita sebenarnya merasakan seolah-olah kita berada dalam situasi tersebut kerana keadaan sedih, kecewa, terluka, itu merupakan kelaziman yang dilalui oleh setiap individu daripada kita selagi kita hidup di atas muka bumi ini. Kita pastinya menghadapi pelbagai kekecewaan dan ujian dalam hidup kita, dan setiap perasaan itu perlu kita lawan untuk kita hidup dengan lebih sejahtera. Tak kala kita membaca setiap bait puisi ini, sebenarnya kita seolah-olah dibawa untuk mengembara dalam satu dunia kisah cinta suci seorang isteri terhadap suami yang sanggup berkorban jiwa dan raga demi suami yang tercinta. Antara sajak beliau yang cukup menyentuh hati saya ialah sebuah sajak yang berjudul Fatwa Pujangga. Semoga indah lelapmu, menghulur bahu untuk kau lena beradu di luar kemampuanku. Daripada sajak ini dapat kita rasai betapa terlukanya hati seorang isteri tak kala melihat suaminya dalam kesakitan, terbaring lesu, tidak bermaya dan resah gelisah tidurnya. Dan sebagai seorang isteri ingin sekali dia meringankan kesakitan dan keresahan yang ditanggung oleh sang suami. Namun tiada daya dan upaya kecuali hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan realitinya tak kala kita sedang menempuh saat-saat getih sebegitu, kita perlu terus membina kekuatan demi orang yang kita sayang. Termasuklah anak-anak dan juga insan yang kita sayang, tu suami yang sedang sakit. Maka Dr. Faridah menzahirkan sebuah sajak yang cukup memberi kesan kepada diri saya, iaitu sajak yang bertajuk Tabah. Bangunlah terus meredah, biarpun susah, biarpun payah, biarpun tidak mudah. Yakinlah, kau masih boleh menadah menjalani kehidupan biarpun payah. Namun harus kau ingat, jiwa-jiwa resah sesulit apapun masalah. Jadi melalui sajak-sajak ini, Dr. Faridah berusaha untuk mengutip puing-puing kekuatan untuk beliau membina kekuatan, kerana beliau tahu bahawa beliau terus perlu kuat, perlu tabah demi anak-anak dan demi suami yang sedang terlantar sakit. Begitu juga dalam realiti kehidupan kita. Walaupun tak kala kita berada dalam situasi yang sebenarnya sangat melukakan kita, kita perlu terus kuat untuk menempuh kehidupan, kerana ramai orang sekeliling kita yang sebenarnya bergantung harap kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini, terutamanya anak-anak yang masih kecil. Dan satu lagi sajak yang begitu menyentuh hati saya ialah sajak beliau yang bertajuk Keajaiban. Jarak penglihatan mulai kabur, titis-titis bening tumpah tanpa sempat diseka. Ketika segala asa longlai sedang belantara, duka kian menebal. Hanya keajaiban yang tinggal. Keajaiban itu langka namun tetap ada. Jangan pernah berhenti berharap. Daripada bait sajak ini, dapat kita rasakan betapa pilunya hati seorang isteri tak kala menerima perkhabaran daripada doktor bahawa suami sedang kritikal
dan doktor tidak memberikan sebarang harapan untuk sang suami sembuh. Namun kerana cinta, kerana kasih sayang yang begitu mendalam, si isteri masih lagi mengharapkan keajaiban boleh berlaku. Moga sang suami diberikan kesembuhan supaya sang isteri masih boleh bergantung harap pada suami, walaupun dia tahu bahawa harapan itu mungkin sekadar harapan kosong semata-mata. Sebenarnya, apabila kita membaca sajak ini cukup memberi pengajaran kepada kita untuk lebih menghargai kasih dan sayang. Kasih dan sayang itu terlalu bernilai untuk kita abaikan semata-mata kerana kita berkecil hati ataupun terluka dengan sedikit kekilafan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sayang. Baik suami, isteri, anak-anak, ibu bapa, abang, kakak, adik. Sebagai manusia biasa, bak kata datuk nenek kita sedangkan lidah lagi tergigit, sudah pasti ada sahaja tutur kata atau tingkah laku orang-orang yang kita sayang sendiri kita yang mungkin melukakan hati kita. Namun kita perlu faham, hidup ini terlalu singkat untuk kita terlalu mengambil kira tentang hati yang terluka. Dan hati kita akan jauh lebih kecewa dan terluka tak kala kita kehilangan orang-orang yang kita sayang tersebut. Jadi hargailah orang yang kita sayang itu selagi kita masih bernyawa dan selagi mereka masih bernyawa. Maafkanlah. Kemaafan yang terindah. Jika benar ada pun kesilapan yang dilakukan oleh mereka, suburkan kasih sayang sesama kita kerana kasih sayang itu terlalu berharga. Sekian, terima kasih.